Saudara, subuh macam ini bagi seorang Muslim adalah di antara masa yang sangat baik, dan dikatakan setiap pagi at the wee hours, hujung-hujung pagi, 1/3 pagi, Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit bumi. Jangan gambarkan macam mana dia turun, jangan gambarkan, jangan memakhlukkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faktanya hadis mengatakan Allah turun ke langit bumi. Apa hadis itu kata? Mintalah apa pun. Bila Allah turun ke langit bumi, ada satu moment, that is one moment so precious. Mintalah pada saat itu, maka permintaan itu tidak akan ada satu yang ditolak oleh Allah. Antara yang ulama kata nak minta eloknya ialah mohon pengampunan Allah, bertaubatlah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bersegeralah kamu, bawa istri kamu, bawa anak kamu, bawa suami kamu, bawa adik kamu, bawa kakak kamu, bawa emak kamu, bawa ayah kamu, bawa jiran tetangga kamu untuk bertaubat, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, kalau pagi ini saudara belum mengerjakan sembahyang sunat taubat, rugilah tuan-tuan, rugi, sangat rugi. Kalau boleh tuan-tuan, tuan-tuan dah buat, saya tahu, saya hanya nak mengingatkan diri saya. Salah satu bangun pagi sembahyangnya ialah tahajud, taubat, hajat, witir. Tahajud, taubat, hajat, witir. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan lakukan keempat-empat pagi tadi? Sebagai Muslim ni, mutmainnah ni, mutmainnah is a state in which there's spirituality, the highest form of spiritual achievement. Al-mutmainnah, jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita lalu baca, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dalam keadaan Allah redha kepada kita dan kita redha kepada Allah. Balik tadi pagi ini saudara buat sembahyang tahajud. Sebagai Muslim yang duduk dalam persekitaran masjid yang namanya Al-Mutmainnah, there must be reason why this masjid was named as Mutmainnah. Must be reasons. Ada reason. Reasonnya nak menjadikan seluruh penduduk di kawasan ini anak karya. Tuan-tuan, membawa diri mereka sebelum mati, mereka berada di tahap al-mutmainnah, jiwa yang tenang nak jumpa Allah, tenang dalam sakratul maut, tenang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan ketenangan itu mereka dimatikan dalam husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Saya nak celah sikit dekat situ. 45 minit daripada Temerloh ni mengalir ke Bentong. Sampai di Bentong ada satu perkampungan namanya Kampung Lebu. Bentong, Kampung Lebu ni antara Bentong dengan Mempaga. Di tengah-tengah antara Bentong dan Mempaga, di tepi jalan ada tanah 7 ekar milik teman orang Temerloh, suami isteri, yang saya tak mau reveal nama mereka. Bukan ada pada pagi ini mereka di sini.
mereka mewakafkan tanah yang sekarang nilainya mencecah hampir 1,5 juta ringgit. 7 hektar tepi jalan. Disitulah tempat sekarang ini yang sedang dibangunkan. Anjung Husnul Khatimah, Anjung Husnul Khatimah, Anjung Husnul Khatimah. Tanah 7 hektar, pembangunan sedang berjalan. Balai Islam, kita tak namakan masjid, Balai Islam. Lebih besar daripada masjid ini. Boleh memuatkan 1,200 orang. Cookhouse, dining hall, sekali duduk 500 orang. Asrama laki-laki, asrama perempuan. Sudah ada 26 rumah-rumah didirikan siap. Ada rumah contoh di situ untuk tuan-tuan lihat. Itulah mereka akan bersama-sama untuk mereka meneruskan kehidupan akhir. Tuan-tuan ya, daripada anak kecil akan datang, remaja akan datang, orang dewasa akan datang, orang tua akan datang, orang hujung usia macam saya akan datang untuk mengikuti program 1 minggu, 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari. Untuk apa? Mati mengucapkan la ilaha illallah. For the whole world, I am claiming for the whole world, maybe this is the only place in the whole world teaching people at the end of their life, they die in husnul khatimah, mati mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. For the whole world, saya dah check dengan Google, tak ada. Tidak di Saudi, tidak di Yaman, tidak di Amerika, tidak di Australia. Ada tempat yang hanya mendidik manusia untuk mati mengucap la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang mati kalimat akhirnya la ilaha illallah, tuan-tuan, siapa yang mati kalimat akhirnya la ilaha illallah, Allah kurniakan syurga kepada mereka. Target kita mutmainnah ni tuan-tuan. Target kita mati dalam husnul khatimah. Target kita mati dalam husnul khatimah. Destinasi akhirnya di akhirat nanti, tuan-tuan dikurniakan syurga Allah. Variety of syurga, kategori of syurga. Saudara, marilah kita bersama-sama mengakhirkan hayat kita. Pagi ini kita semak diri kita. Saya semak diri saya. Saya datang all the way daripada Kuala Lumpur, tuan-tuan. 2 hari di sini, 4 program. Malam tadi kita berada di MTJ, Masjid Temerloh Jaya. Pagi ini di sini, lepas ini ada satu kuliah duha. Lepas kuliah duha, satu kuliah maghrib. Malam ni, selepas kuliah maghrib, saya pulang ke Kuala Lumpur. Mungkin sampai di Kuala Lumpur pukul 1 pagi pada malam ini. Besok sudah ada program di Kuala Lumpur. Lusa mungkin ke Kuala Lipis. Tulan mungkin ke Teluk Intan, di Ipoh di sana, di Perak. Kenapa saya buat ni tuan-tuan? Kenapa kita bina kompleks Anjung Khatimah? Kenapa kita hendak manusia dengan diri saya, dengan teman-teman mati berucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Apa jadi kalau tuan-tuan dan saya mati tidak dapat mengucap la ilaha illallah? Tuan-tuan di sini, tuan-tuan kat sini ni, saya diletakkan di 4 masjid ni, semua masjid ini. Daripada tempat kediaman saya tadi tuan-tuan, saya punya homestay kemari tadi 1 minit, tuan-tuan, 1 minit. Daripada masjid Temerloh Jaya kemari agaknya dalam 3 minit, 4 minit saja. Within this area ada 4-5 masjid tuan-tuan. Masjid begitu banyak, surau begitu banyak. Saudara, masjid dan surau ini akan mengadu kepada Allah. Tuan-tuan, masjid dan surau ini akan mengadu kepada Allah. Apa aduan masjid dan surau? Aku dibina oleh mereka. Aku dihias oleh mereka. Aku diberikan kesempatan oleh mereka. Aku diberikan fasilitas oleh mereka. Tapi mereka tidak datang ke rumah Engkau, wahai Allah. Mereka tak datang ke istana Engkau, wahai Allah. Mereka tak datang daripada mahligai Engkau, wahai Allah. Tuan-tuan, cari satu dunia. Tuan-tuan cari satu dunia. Saya dah diizinkan Allah melawat dunia ni tuan-tuan. 3 kali melawat dunia. Semua kontinen, semua, minta maaf saya sebut ni, saya sengaja nak sebut kepada tuan-tuan.
semua kontinen saya dah pergi. Latin Amerika saya dah pergi. Amerika memang saya belajar di Amerika. 7 tahun saya belajar di Amerika. Eropah saya dah pergi. Timur Jauh saya dah pergi. Timur Tengah saya dah pergi. Timur Tengah baru balik 4 hari baru balik dari Timur Tengah. Saudara, tak ada satu tempat dalam dunia macam di Temerloh ni. Tak ada tempat, tuan-tuan. Masjid besar-besar cantik-cantik. Antara masjid dengan masjid ini azan. Azan, tuan-tuan, criss-cross azan, criss-cross azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Tapi anak kita tak datang, tak jaga pun. Menantu kita tak datang, tak jaga pun. Hari ini Sabtu mereka di rumah ni. Cuti panjang ni, tuan-tuan, Christmas. Mana menantu kita? Mana anak muda kita? I don't see even one single person anak muda kat sini. Mana, tuan-tuan? Saudara, apa nak jadi kalau anak kita tak datang masjid? Apa nak jadi kalau anak kita tidak mengaminkan tadi, tuan-tuan? Imam Farid membacakan ayat Al-Quran. Dan rakaat yang pertama, rakaat yang kedua dia dimulakan dengan Fatihah. Saya nak sebut apa ulama kata. Bila Imam Farid tadi membaca waladdallin, Imam Farid menyebut amin. Tuan-tuan dan saya tadi menyambut amin. Tuan-tuan atau hanya subuh saja, hanya subuh. Tidak zuhur, tidak asar, tidak maghrib. Hanya subuh saja. Amin Imam Farid disambut oleh makmum, antara makmum termasuk Hasan Ali tadi. Kita menyambut amin. Amin kita pagi ini, tuan-tuan, setelah makmum menyebut amin, amin makmum disambut oleh penduduk langit. Tuan, siapa penduduk langit, tuan? Siapa penduduk langit? Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak ada orang, tak ada ulama yang dapat mengira berapa jumlah malaikat. Tapi ada ulama mengatakan satu titik hujan satu malaikat, satu titik hujan satu malaikat. When was the first raining happen in this world? When was the first rain given? Tadi daripada petang semalam sampai pagi ni, sebab saya datang semalam hujan lebat sampai sekarang ni. Berapa titik hujan, saudara? Satu titik hujan satu malaikat, satu titik hujan satu malaikat. Dan bila Imam Farid amin, kita makmum amin, amin kita disambut oleh penduduk langit, malaikat menyebut amin. Habis malaikat menyebut amin, dikatakan malaikat menyebut nama kita satu persatu, individually, exclusively, individually. Malaikat kata, ampunkan mereka wahai Allah, ampunkan mereka wahai Allah, ampunkan mereka wahai Allah. Mana anak kita yang dapat pengampunan? Mana mantu kita yang dapat pengampunan? Mana jiran kita yang dapat pengampunan? Mana teman-teman yang selalu di warung dengan kita mendapat pengampunan? Mana teman-teman yang kita memancing dengan kita untuk mendapatkan pengampunan? Mana teman-teman yang main golf bersama kita untuk mendapatkan pengampunan? Mana teman-teman yang selalu berceloteh, tuan-tuan, di kedai kopi untuk dapatkan pengampunan? Di mana mereka? Inilah, tuan-tuan, kena fikir, tuan-tuan. 5 hari lagi tahun baru, tuan-tuan. Sudah tentulah fikirnya baru, semangatnya baru, jiwanya baru. Baru apa? Baru untuk menjadi insan yang lebih baik. Baru untuk menjadi suami yang lebih baik. Baru untuk menjadi istri yang lebih baik. Baru untuk menjadi anak yang lebih baik. Baru untuk menjadi menantu yang lebih baik. Baru untuk menjadi cucu cicit yang lebih baik. Baru untuk menjadi jiran tetangga yang lebih baik. Dan baru menjadi umat Muhammad yang lebih baik. Saya berjeru diri saya, tuan-tuan. Tuan-tuan, umur saya 78 tahun, tuan-tuan. 78 tahun. Saya datang kemari. Macam saya sebut malam tadi di MTJ. Kenapa saya datang? Kenapa saya bantu bina Anjung Husnul Khatimah di Kampung Lebu tu? Kenapa?
Jawabnya ringkas. Tuan Pengurusi jawabnya ringkas. Saya nak syurga. I want to be admitted by God in syurga. Saya nak jadi ahli syurga. Saudara, kalau 78 tahun dah hidup tak jadi ahli syurga juga, siapa yang boleh jadi ahli syurga? 78 tahun berapa bulan, tuan-tuan? 78 tahun kali 12 berapa bulan? 78 tahun kali 12 kali 24 berapa jam? Dekat million jam, tuan-tuan, dekat million jam. Tapi saya sia-siakan masa itu. 78 tahun tak boleh baca Quran. Ramai tak boleh baca Quran, tuan-tuan. Saya tulis 40 buku, tuan-tuan. Ini buku yang ketiga saya nak sebut ni. 3 buku saya nak sebut ni. Saya dah tulis 40 buku, tuan-tuan. 40 buku. Hal cerita manusia daripada lahir. Macam juga, tuan-tuan, sahabat saya Dr. Abdullah Ismail tulis satu buku 41 muka. Pergi tak balik. Tajuk buku ni pergi tak balik. Exactly. Dalam buku 41 muka surat, alam rahim, alam bayi, alam kanak-kanak, alam remaja, alam dewasa, alam tua, alam maut, alam kubur, alam surga, alam neraka. Tuan-tuan baca buku yang ditulis oleh, buku terbaru yang dihasilkan oleh Dr. Abdullah Ismail. Saudara yang mati sekalian, there will be a tragedy, big tragedy. Allah allows me to live in this world for 78 years. Tapi tak masuk syurga juga. 78 tahun tak boleh baca Quran juga. 78 tahun tak boleh baca Fatihah juga. 78 tahun tak hafal juga, tuan-tuan. Saya dah test kawan-kawan saya 10 surah yang terakhir daripada alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fihi sampai qul a'udzu birabbin nas. Daripada 10 kawan saya teragak-agak, tuan-tuan, teragak-agak 8 daripada 10 tak boleh baca, teragak-agak dah baca 10 surah terakhir. 10 surah terakhir. Macam mana nak baca dengan betul? Macam mana nak baca dengan tajwid yang betul? Macam mana nak baca dengan fasahah yang betul? Macam mana nak baca dengan makhraj yang betul? Ramai kawan saya gaji sampai 20,000, 30,000 baca hari-hari kul Allah, kul huwallahu ahad. Mana betul, tuan-tuan? Betul ke Ustaz Farid? Betul ke Ustaz Farid? Kul huwallahu ahad. Tak betul. The very first letter kul, bukan kul. Qaf, kul huwallahu ahad. Ahad tak cukup ahad. Dal tu, tuan-tuan, dal tu qalqalah kubra. Qul huwallahu ahad. Saudara, satu tes yang dibuat di Gombak kepada orang yang volunteers datang, 60 orang saya dibagi tahu, tua-tua umur 50, 60, 70, 80, baca Fatihah saja. 3 orang kat situ, ustaz-ustaz yang hafaz Quran 3 orang. Apa dia kata, tuan-tuan? Daripada 60 tu 55 tak boleh baca Quran. Macam mana, tuan-tuan? 55 tak boleh baca, 55 tak boleh baca. Apa dia kata, ustaz? Dia kata, Dr. Hasan, the very first ayat tu dah tak betul dah. Dia orang baca Alhamdulillahirabbil alamin. Betul ke, tuan-tuan? Di mana salahnya? Di mana salahnya? Ha, bukan ha. Bukan alamin. Saya selalu sebut ni, tuan-tuan, ini rakaman sekarang ni live, tuan-tuan, TikTok live, Facebook pun live. Saya selalu sebut ni. Isteri saya sampai beritahu, bang, cukuplah, tak payah sebut lagi lah benda tu. Tapi saya bagi surau yang lain, masjid yang lain, audiens yang lain, saya kena sebutlah. Bukan alamin.
Bukan alif, dia ain. Alhamdulillahirabbil alamin. Macam Ustaz Farid sebut tadi. Bukan alamin, kebanyakan alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim. Kalau Rahim salah. Dia mesti Rahim. 2 harakat, 4 harakat atau 6 harakat. Yang cantiknya 4 atau 6. Ma'arid li sukun. Macam mana tuan-tuan? Kawan saya tuan-tuan baru-baru ni, bila saya sebut-sebut ni, masa makan, dia makan dengan saya. Tuan-tuan, dia sebut tadi sukun-sukun, tak apa dia tahu sukun-sukun. Masya Allah tuan-tuan. Gaji 25,000 tuan-tuan. Tanya saya apa dia sukun-sukun, sukun-sukun. Inilah masalah besar yang kita hadapi. Tuan-tuan, tuan-tuan akan mati dan saya akan mati. Tak boleh baca Quran, susah nak mati. Saya nak bincang sikit di Haji Hidayah pada hari ini tuan-tuan tentang keluarga kita tuan-tuan. Saya nak bincang bab mengenai sakratul maut. Tadi saya bacakan sepotong ayat, waja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Surah Qaf ayat ke-19. Akan sampai sakratul maut. Tidak ada orang yang boleh mengelak datangnya sakratul maut. Orang muda di hujungnya ada sakratul maut. Orang tua di hujungnya ada sakratul maut. Orang sehat di hujungnya ada sakratul maut. Orang sakit di hujungnya ada sakratul maut. Bangsawan hebat dalam dunia hujungnya ada sakratul maut. Billionaire macam macam tuan, billionaire tu macam Elon Musk tu ada sakratul maut. Miskin, papa, hina, ada sakratul maut. Suami ada sakratul maut. Isteri ada sakratul maut. Anak-anak dan cucu-cucu ada sakratul maut. Apa dia sakratul maut? Sakratul maut adalah kedudukan terakhir seorang insan di dunia. Lazimnya mereka berada di deathbed. Deathbed maknanya jika ada dalam keadaan kematian. Mereka akan berada dalam kedudukan mati menghadap Allah. Pembaringan maut, namanya pembaringan maut. Tuan-tuan akan ada dalam pembaringan maut. Saya akan berada dalam pembaringan maut. Isteri tercinta akan berada dalam pembaringan maut. Suami tersayang ada dalam pembaringan maut. Anak-anak kita adalah pembaringan maut. Pembaringan maut tuan-tuan. Tak bergerak dah, tak bergerak dah, tak bergerak. Saudara, ketika itu saudara hampir wajib memiliki anak yang saleh, anak yang salehat. Nak bantu kita dalam sakratul maut. Kenapa kita mesti pilih ada anak yang saleh, anak yang salehat? Ketika itulah tuan-tuan dan saya sangat memerlukan seorang membisikkan ke telinga kita, ayah, la ilaha illallah. Ayah, la ilaha illallah. Mama, la ilaha illallah. Apa namanya tuan-tuan? Itu apa namanya? Apa namanya tuan-tuan? Apa namanya tuan? Itu namanya talqin. Itulah talqin. Mentalqinkan manusia yang nak menghembuskan nafas yang terakhir, mengajar mereka mengucap kalimat la ilaha illallah hingga mereka benar-benar dipikirkan dapat mengucap kalimat itu diulang sampai kita berpuas hati mereka telah mengucapkan kalimat itu. Perkataan-perkataan itu, perbuatan itu namanya tuan-tuan mentalqinkan orang yang sedang menghadapi maut. Saya nak tanya tuan-tuan, saya nak tanya diri saya, asal
Kau ada tak anak yang salih, anak yang salihah? Saya nak tanya tuan-tuan kat sini. Tuan-tuan ada tak anak yang salih, anak yang salihah? Anak yang tak tinggal sembahyang, anak yang tak tinggal masjid, anak yang tak tinggal majlis ilmu, anak yang taat kepada Allah, anak yang taat kepada Rasul, anak yang taat kepada mak, anak yang taat kepada ayah, anak yang tidak pernah menyanggah pendapat mak dan ayah. Ada tuan-tuan kat rumah kita? Anak yang tuan-tuan pagi tadi pukul 5.45 anak kita dah ada di hujung pintu dah. Mama dah siap, mama azan lagi, mama aman, mama azan 6 minit lagi azan, ayah 6 minit lagi, saya dah start kereta kat bawah tu, jom sekarang. Itulah anak yang salih, anak yang salih. Saya nak tanya tuan-tuan, do you have such children in your house? Macam mana? Anak kita tak bangun lagi tuan-tuan, mari kita pergi balik rumah. Anak menantu kita yang ada di rumah, yang balik semalam ni, tak bangun lagi ni. Tak bangun lagi ni. Macam mana nak mati? Tuan-tuan saya minta maaf lah cakap ni, tinggikan suara ni. Bukan saya marah apa-apa, tapi saya dah tulis buku ni, saya nampak sangat tuan-tuan ni. Amalan agama, ilmu agama, dhaif. Saya buat summer camp tuan-tuan, summer camp 36 tahun. Hasan Ali sama camp, tuan-tuan, Hasan Ali sama camp. 36 tahun, 1.2 juta anak-anak, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti. Bila mereka bekerja, sama ada swasta, sama ada kerajaan, sama camp tu diubah namanya menjadi Bina Insan. We coin that word, Bina Insan. Tapi dalam 36 tahun, anak-anak yang tak boleh sembahyang, 90% tak boleh sembahyang, daripada takbiratul ihram sampai maghrib salam. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, serah kepada Allah. Tuan-tuan pernah semak rukun qauli, bacaan-bacaan sembahyang anak kita? Allah katanya, mesti Allah tanya tuan-tuan, dah semak tasbih? Setiap satu yang diwajibkan, yang dirukunkan dalam sembahyang, misalnya Fatihah. Tuan-tuan dah semak anak dari kita Fatihah ni? Tuan-tuan dah semak anak teruna kita Fatihah ni? Tuan-tuan dah bantu semak menantu kita Fatihah? Apa lagi? Rukun tahiyat akhir. Tuan-tuan dah semak rukun tahiyat akhir ni, rukun. Fatihah rukun. Fatihah tuan-tuan, ulama mengatakan kalau ada satu huruf yang tidak betul disebut, tak belajar untuk menyebut, menjadikan yang tak betul kepada betul, selama itulah sembahyangnya tidak sah di sisi Allah. Ada satu huruf tidak betul, dia tahu tidak betul, tidak belajar untuk membetulkan, saudara terus sembahyang dengan huruf yang tidak betul disebut. Ha tak betul disebut, dha tak betul disebut. Orang sebut waladhalin, mana ada waladhalin? Bolehkah kita sebut, tuan pengurusi, waladhalin? Dha waladhalin, dha. Kebanyakan menyebut waladhalin. Mana ada dhalin? Minta maaf lah tuan-tuan, saya basic. Pagi ni saya pergi yang basic. Supaya dapat gambaran kita mutmainnah ni. Saya seronok nama masjid ni, Al-Mutmainnah. Adakah kita sudah ada dalam zon mutmainnah? Are we near to the zone of mutmainnah? Are we in the zone of mutmainnah? Or are we still far away from getting into the zone of mutmainnah? Tuan-tuan dan puan yang sekalian ya, balik tadi pada sakaratul maut. Dalam satu ayat Al-Quran lagi, surah Al-An'am ayat 93. Walau tara idh zalimuna fi gharmatil mauti wal malaikati basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna azabal haun.
Sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berada dalam sakratul maut, malaikat memukul muka dan belakang mereka sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, hari ini kamu dibalas dengan azab yang sangat menghinakan. Saudara, orang yang tidak taat kepada Allah, ayat ini merujuk orang yang tidak taat kepada Allah. Orang yang tak salat, tak datang masjid, tak duduk majlis ilmu, umur 70 tapi jahil agama, umur 78 macam Hasan Ali, jahil agama. InsyaAllah tuan-tuan, orang ini bila berlaku sakratul maut, ayat ni tadi surah Al-An'am ayat 93 tadi menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan mengakhirkan ajatnya, bentuk sakratul mautnya. Dia akan mati dalam keadaan terseksa dan hina, terseksa dan hina. Tuan-tuan yang tersedia, saya nak bawa tuan-tuan kepada pendapat para sahabat dan ulama tentang sakratul maut. Pasal masa tak ada, saya ambil terjemahannya saja. Sayyidina Umar radhiyallahu anha menangis menjelang ajal dan berkata, katakanlah, Sayyidina Umar radhiyallahu an menangis menjelang ajal dan berkata, andai seluruh dunia ini aku miliki, ini Sayyidina Umar kata ni, andai seluruh dunia ini aku miliki, aku akan menebus dengan semuanya supaya terlepas dari dahsyatnya sakratul maut. Kita dengar, ini Sayyidina Umar Al-Khattab menyebut, andainya seluruh dunia ini aku miliki, kalau semua dunia, laut aku miliki, gunung aku miliki, mineral aku miliki, kekayaan seluruh dunia ini aku miliki, aku akan menebus, aku akan tebus semua kehebatan dunia ini untuk aku mendapatkan mati dalam keadaan husnul khatimah, mati tidak dalam sakratul maut yang terseksa. Kalau boleh ditebus, ditebus. Imam Ghazali radhiyallahu anhu menulis, sakratul maut adalah penderitaan terakhir yang menyingkapkan hakikat dunia dan memperlihatkan alam akhirat kepada mata hati, sehingga manusia mengetahui tempat kembali dan kesudahannya. Apa dia kata tuan? Sakratul maut adalah merupakan tanda aras. Selepas itu tuan-tuan pergi mana? Tuan dengar, sakratul maut adalah merupakan tanda aras. Selepas menutup mata tak dibuka lagi, tuan-tuan pergi ke mana? Ada dua tempat, there is no place in between. Just dua tempat, no place in between. Sama ada syurga atau neraka. Mati dalam sakratul maut orang yang beriman, syurga lah tempatnya. Mati waktu sakratul maut orang yang tidak beriman, maka gambaran neraka lah tempatnya. Tuhan yang saya muliakan sekalian, sebab itu ada di antara kita mungkin sakratul mautnya besok. Kawan saya tuan-tuan, semua dah tak ada. Kawan Kolom Perdana Ehwal Islam yang saya berfungsikan 6 tahun. Profesor Harun dah tak ada. Adiknya Datuk Hasan Din dah tak ada. Datuk Ismail Kamus dah tak ada. Ada satu manusia yang paling saya hormat dalam dunia ni tuan-tuan. Saya hormat amalnya. Kami pergi tuan-tuan bermusafir 11 hari ke Rusia bersama dengan dia. Saya duduk satu bilik dengan dia tuan-tuan. Amalannya ya Allah, amalannya. 3 pagi dah bangun nangis, dengar bunyi nangis pagi-pagi. Kejut saya tuan-tuan, dia senior pada saya, dekat 10 tahun lebih senior daripada saya. Tapi dia punya akhlak kejut saya pagi-pagi tuan-tuan. Dia dah bangun, biarkan saya tidur dulu, agak-agak dekat-dekat 1 jam lagi nak subuh, dia kejutkan saya. Apa dia kata tak?
Dr. Hasan, doktor, tuan-tuan bayang tuan-tuan, dia 10 tahun lebih saya. Dia hormat saya, panggil saya penuh. Tepuk saja tuan-tuan, tepuk saja bahu saya. Dr. Hasan, Dr. Hasan, Dr. Hasan. Allah. Siapa dia tuan-tuan? Datuk Ishak Bahru, bekas mufti Negeri Selangor. Macam mana tuan-tuan manusia ini? Tengok Harudin macam mana manusia ini. Saya kagum tuan-tuan. Ismail Kamus tu beberapa hari sebelum mati naik dengan kursi roda naik pentas, masih bagi kuliah subuh lagi tuan-tuan. Macam mana? Kita ni hujan, hujan sikit tak datang dah. Menantu kita baru hujan sikit tarik selimut tuan-tuan tak datang dah. Macam mana nak mati dalam sakratul maut? Macam mana nak mati dalam husnul khatimah? Macam mana nak mati mengucap la ilaha illallah? Hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hayatnya sakratul maut yang mati mengucap la ilaha illallah, Allah kurniakan syurga kepada mereka. Syurga kepada mereka. Boleh tak tuan-tuan akui kehebatan syurga? Tuan-tuan merasakan kehebatan syurga. Tuan-tuan rasakan azab neraka. Tuan-tuan rasakan sempitnya kubur. Tuan-tuan rasa gelapnya sumur. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan bersama saya sekarang ni, tutup mata tuan-tuan, tutup mata pada lampu gelap. Kubur nanti 1000 lebih gelap daripada ini. Tuan-tuan duduk dalam bilik sempit. Rumah kita anak ramai, bilik tak ada, bilik kecil-kecil sempit. Anak kita komplain sempit. Dikubur nanti 1000 kali lebih sempit. Sunyi tuan-tuan, sunyi. Anak ada 7-8 orang tuan, semua dah kahwin, ada yang di Kuala Lumpur, ada yang di Pulau Pinang, ada yang di Ipoh. Tinggal kita suami isteri, daripada 8 anak kita 2 orang. Sunyi. Isteri kita nangis ke seorang di dapur setelah masak. Fikir anak dah 4 bulan tak balik. Anak nombor 2 tahun pun tak balik lagi. Sunyi. Dalam kubur, waktu sakratul maut dalam kubur 1000 kali lebih sunyi daripada itu. Saudara, marilah kita pagi ini saya nak pujuk diri saya, nak pujuk tuan-tuan. Mari kita mulakan penghidupan dengan tahun baru 2026. Kita kena susun balik kehidupan kita untuk membolehkan kita mati mengucap la ilaha illallah. Pagi ini simpan dalam hati, lahirkan dengan perkataan, tunjukkan dengan perbuatan, untuk membolehkan tuan-tuan bersama isteri tersayang, suami tercinta, anak laki-laki yang disayang, anak perempuan yang dicinta, seluruh keluarga berbondong-bondong menuju ke syurga setelah dimatikan dalam husnul khatimah. Besok tahun depan bulan 6, Anjung Husnul Khatimah Kampung Lubu akan siap menelan belanja 13,8 juta ringgit yang kami himpun tuan-tuan, yang saya pergi pusing keliling ni. Ada 2 sebab. Pertama, dakwah. Kedua, nak minta jasa baik tuan-tuan, murah hati tuan-tuan. Wakaflah, zakatlah, infaklah, sadakahlah, amal jariahlah, fisabilillah lah. Bantulah tuan-tuan, bantu. Sebelum tu pergi tengok tuan-tuan, pergilah tengok. Dan 45 minit, tuan-tuan, 45 minit. Tuan-tuan pergi tengok, bawa isteri, bawa anak. Sebab tuan-tuan pergi tengok sana, pergi tuan-tuan. Tuan-tuan, sini pun ada. Alhamdulillah tuan-tuan, sini ada lemang tuci. Sama ada lemang toki. Pergilah tuan-tuan. Tuan-tuan, ada restoran namanya Lepak King. Restoran Lepak King. Makanan eksotik. Masakannya nombor 1 dalam dunia.
daripada Kampung Lembu ni, tempat Anjung Suratimah ni, sekitar dalam 6 minit dia, tentang 6 minit. Pergilah bawa anak, bawa menantu, tunjukkan kepada mereka, inilah Anjung Suratimah, supaya ada roh sakratul maut, roh mati dan sul khatimah, roh mati dengan mendapatkan redha Allah, roh mati mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dengan itu tuan-tuan, anak kita sudah berfikir, aku nak jadi anak yang saleh. Anak perempuan sudah fikir, aku nak jadi anak yang salihah. Isteri sudah terfikir, bawa mereka tuan-tuan tengok. Maka ada satu fikiran, aku nak menjadi isteri yang salihah. Suami yang bawa kereta sudah terfikir, aku nak menjadi suami dan bapa yang salihah, yang saleh. Pergi, tuan-tuan, pergi. Tengok pembangunan bulan 6 tahun depan siap. Balai Islam, tidak masjid, kita tidak panggil masjid, balai Islam besar, lebih besar daripada ini. Cookhouse, dining hall, sekali duduk boleh 500 orang. 26 rumah sudah siap, 26 rumah siap. Kita tengok satu rumah contoh, show house, tengok show house dia. Macam mana kita buat dia punya show house. Kita tengok asrama laki-laki dan asrama perempuan. Tengok je. Dia punya lecture hall, dewan-dewan syarahan, dewan kuliah. InsyaAllah tuan-tuan. Kita pergilah tengok. Situlah tempatnya untuk mendidik manusia. Bukan saja Pahang, bukan saja Malaysia. Tuan-tuan tengok satu hari nanti, 1 tahun, 2 tahun, orang Singapura akan datang, orang Brunei akan datang, orang Indonesia akan datang, orang Selatan Thailand akan datang. Di situ nanti tuan-tuan, komposisinya 70% orang Malaysia, 30% orang di luar daripada Malaysia. Hari-hari tuan-tuan, ada kursus 1 minggu namanya Kanak-kanak Husnul Khatimah untuk anak umur 7 sampai 12 tahun. 1 minggu. Tuan-tuan, hantar hari yang pertama, ambil hari yang ke-7. Kita bina anak-anak ini. Kita letakkan asas-asasnya untuk menjadi anak yang saleh, anak yang salehah. Kita bina mindanya, fikirnya, supaya ada mentaliti syurga. As young as 7-year-old. Saudara, kita buat. Yang kedua, untuk remaja umur 13 sampai 20, namanya remaja husnul khatimah. Nama khususnya remaja husnul khatimah. 1 minggu. Anak remaja ni paling sukar tuan-tuan. Saya tulis buku ni tuan-tuan untuk anak remaja, nak bagi panduan kepada tuan-tuan mendidik anak remaja. Apa nama buku ni? Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Daripada 40 buku yang saya tulis, saya bawa 3 pada pagi ni. Saya dah bawa keliling pusing dekat 3 tahun buku ni. Kita dah collect dengan semua sekali bentuk-bentuk sumbangan. Hampir 5 juta ringgit. 5 juta. Yang itulah kita bangunkan komplek Anjung Suratimah. Kita memerlukan lagi dana, tuan-tuan. Tolonglah. Tuan-tuan, saya ni bukan orang Pahang, saya orang Selangor. Tapi saya diminta Majlis Agama Islam Pahang yang memiliki tanah itu, setelah tanah itu diwakafkan oleh pewakaf suami isteri. Mungkin ada dalam masjid ini pewakaf tu, saya tak mau sebut nama mereka. Dia tak selesa disebut nama mereka. Orang dulu mewakafkan tanah 7 ekar. Bila wakaf, nama mereka dalam geran sudah dipotong. Nama dalam geran sekarang pemilik tanah itu ialah Majlis Agama Islam Pahang. Majlis Agama Islam Pahang mengeluarkan surat sijil mutawali, sijil mutawali. Yayasan Husnul Khatimah saya sijil mutawali kepada Yayasan Husnul Khatimah. Saya orang Selangor, saya tinggal di Kuala Lumpur, tuan-tuan. Yayasan Husnul Khatimah ini tiga peranan: membangun, mengurus. Bila siap bulan 6 tahun depan, kita mengisi 7 program. 6 program jaga pendek, 1 minggu, dan 1 program jaga panjang. Yang jaga panjang boleh duduk 5 tahun, boleh duduk 10 tahun, boleh duduk 20 tahun, boleh mati di situ. Apa mereka buat? Hari-hari bangun tidur 4:30 pagi. Sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang witir.
Pukul 4:45 pagi mereka akan dengar tuan, semuanya akan melahirkan isi hati sayangnya mereka kepada Allah. Mari kita tonton, mari kita sama-sama sikit kita buat dalam 1 minit. Ini yang kita akan dengar di sana nanti pukul 4:45 pagi, pukul 4:50 pagi, tuan akan dengar zikir ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha kuat sekali tuan. Illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Saudara, tuan nak dapatkan suasana itu tahun depan bulan 6, bawa anak, bawa isteri, lele-lele air mata tuan-tuan. Ada 17 zikir, 17 zikir, sikit-sikit, sikit-sikit, sikit-sikit. Tuan kalau dengar zikir namanya zikir taubat tuan-tuan, Masya Allah, mesti nangislah. Tubna ya Allah, tubna ya Allah, tubna ya Allah, waraja'na ya Allah, waraja'na ya Allah, waraja'na ya Allah, wa nadimna ya وندمنا يا الله وندمنا يا الله tubna ya Allah. Di pukul 4:30 pagi dapat aku bertobat kepada Engkau ya Allah. Istri melafazkan, suami melafazkan dalam suasana yang hening, tapi itu macam hutan, tapi suasana yang hening tuan. Waraja'na ya Allah, aku akan kembali, pasti akan kembali bertemu dengan Kau ya Allah. Wa nadimna ala ma fa'alna, kami menyesal, aku menyesal dosa-dosa yang aku lakukan ya Allah. Pagi-pagi tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak pergi di sana nanti, bila ada penyesalan pagi pukul 4:30, bila ada penyesalan pagi pukul 5 pagi, bila? Sebab itu tuan-tuan, Allah takdirkan daripada begitulah dunia ini, Allah pilih lembu, Allah pilih. Allah buka hati suami isteri mewakafkan tanah 7 ekar. Allah yang setelah itu bertakan nama Majlis Agama Islam Pahang. Allah melantik Jaya Sadusul Khatimah sebagai mutawali. Allah melantik kita sebagai mereka yang akan memiliki program tahun 2026 bulan 6 akan datang ni. Semuanya Allah. Jadi tuan-tuan, akhirnya tuan-tuan, insyaAllah ya, saya masih dalam kesukaan sakaratul maut tadi.
Kita harap tuan-tuan, saya nak baca satu lagi yang terakhir dari Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim menggambarkan sakratul maut. Kesakitan sakratul maut. Tuan-tuan, kesakitan sakratul maut adalah lebih berat daripada ditusuk 100 pedang. Lebih berat daripada ditusuk 100 pedang. Kerana setiap urat, setiap sendi, setiap saraf ditarik daripadanya roh yang ada kepada organ-organ itu. Tuan-tuan, bagilah sebagai penutup pada pagi ini, saya nak bagikan ada 5 perkara ringkas untuk saya sebenarnya. Pertama, tuan-tuan, bagi tahu anak-anak, bagi tahu semua kaum keluarga, jangan tinggal solat, jangan tinggal solat, jangan tinggal solat. Tuan-tuan, nak saya baca satu hadis naik berdua ni. Man taraka salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir terang-terang tadi. Ada satu hadis yang hampir dengan hadis itu, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum salat faman tarakaha faqad kafar. Dan istilah Allah kepada insan yang namanya manusia diikat oleh salat. Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah kafir terang-terang tadi. Saya datang bukan nak kafir-mengkafir, tuan-tuan, dengan silap ya. Saya hanya membacakan hadis. Dan kafir ni ada gradation of kafir, ada various levels of kekufuran kepada Allah. Itu ulama ulas lah. Saya tak payah nak ulas, itu ulama ulas. Jadi tuan-tuan, jangan ada satu orang tak solat dalam rumah. Tuan tahu, kalau ada satu orang yang sudah balik tak solat dalam rumah, malaikat tak singgah rumah kita, malaikat tak singgah rumah kita. Apa jadi bila kita berada dalam sakratul maut kalau tidak ada malaikat? What is going to happen during the time of sakratul maut? There will be no angels in your house. Yang ada ialah syaitan dan iblis meraihkan kematian kita dalam sakratul maut. Nombor 2, tadi salat. Nombor 2, tuan-tuan puan, jangan tinggal masjid. Jangan tinggal masjid. Pagi masjid, tengah hari masjid. Saya yakin tengok-tengok tuan-tuan ni ramai yang pencen ni. Tuan-tuan berpencenlah di masjid, tuan-tuan. Jangan berpencen di warung. Jangan berpencen di kolong-kolong ikan. Jangan berpencen, tuan-tuan, dengan kereta pusing keliling. Jangan berpencen hanya dengan motosikal besar. Pergi Hanyai, pergi Bangkok naik motosikal. Motosikal yang besar, ratus-ratus ribu kilometer. Tapi motosikal yang besar tak pernah dibawa ke Masjid Al-Mutmainnah. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan. Saya selalu bagi tahu teman-teman, engkau bawa motosikal ni, the big bike, sampai keluar. Ada tuan-tuan sampai ke Eropah, bawa motosikal sampai Eropah. Tapi motosikal yang sama, rumah dalam 600 meter daripada masjid, motosikal yang sama tak pernah dihalakan ke masjid. Macam mana dia nak jawab di hadapan Allah? Jangan tinggal masjid sampai menjadikan tuan-tuan manusia yang disebut rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Siapa dia? Manusia yang selalu rindu kepada masjid. Rindu. Aku rindu Al-Mutmainnah. Aku rindu pengurusinya. Aku rindu Imam Faridnya. Aku rindu bilal-bilalnya. Aku rindu suasananya. Aku rindu majlis ilmunya. Betul, tuan? Yang ketiga, tuan-tuan dah buat, teruskan. Besok pagi mula dengan, yang belum mula dengan. Tak payah awal sangat bangun pukul 5. Tahajud 2 rakaat, taubat 2 rakaat, hajat 2 rakaat, witir 1 rakaat,
Saudara, saya haraplah tuan-tuan, saya mudah-mudahan apa yang saya cadangkan ni tuan-tuan akan memberikan sedikit mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Saya harap tuan-tuan, saya harap sangat besok pagi tuan-tuan dah buat, yang dah buat pertingkatkan lagi. Apa dia? Kejutkan anak bertahajud. Ada hadis tuan-tuan, ada hadis. Seorang suami yang bangun malam mengejutkan istrinya. Jika isteri enggan bangun, hadis tu kata apa tuan-tuan? Tuan-tuan dengar tak hadis tu? Jika isteri enggan bangun, dia buat apa? Dia ambil air dan dipercikkan ke muka isterinya. Bangunlah seorang isteri yang bangun malam mengejutkan suaminya. Jika suaminya enggan bangun, dia ambil dia air, dipercikkan ke muka suaminya. Hadis. Bila mereka semua sudah bangun, mereka melakukan sembahyang tahajud, maka Allah menulis mereka wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, laki-laki yang banyak mengingat Allah dan perempuan yang banyak mengingat Allah, tempat di syurga sudah disediakan oleh Allah. Saudara, jadi besoklah tuan-tuan, jangan tinggal qiyamul lail, jangan tinggal tahajud. Saya nak baca hadis pendek, sallu billail walau raka'ah. Hendaklah kamu mengerjakan salat malam walaupun kamu mampu melakukan 1 rakaat. 1 rakaat, tuan-tuan tak mampu 1 rakaat. Semangatnya 1 rakaat. Nombor 4. Nombor 4 dah tuan ya, nombor 4 kan? Nombor 4. Nombor 4 tuan-tuan dan puan jangan tinggal Quran. Hari-hari mesti baca Quran. Hari-hari. Jangan tinggal Quran, jangan tinggal Quran. Jangan tinggal belajar Al-Quran. Jangan tinggal cari Ustaz Farid untuk tasmi' Al-Quran. Cari imam-imam. Berapa imam ada masjid ni? Tuan, berapa imam masjid ni? Masjid ni berapa imam ada? 2 aja. Yalah, cuma yang mu'ib 2. Yang lagi, yang rawatib berapa? 4. Semua sekali 4 atau 4 campur 2? Yang 4 campur 2, 6 imam. Saudara, 6 imam. Tuan-tuan, panjat rumah-rumah imam ini. Serius, panjat rumah-rumah imam ini dengan kebenaran mereka untuk duduk di rumahnya, bawa isteri, bawa anak. Untuk apa? Tasmi', semak bacaan Fatihah. Semak bacaan Fatihah. Buat tuan-tuan, buat tuan-tuan. Jangan malu tuan-tuan, jangan malu. Malu pada Allah, jangan malu kepada makhluk. Yang kelima, yang kelima tuan-tuan, saya harap insyaAllah, mudah-mudahan saya harap sangat diri saya lah, tuan-tuan, jangan tinggalkan majlis ilmu. Carilah ilmu agama. Semalam di Masjid MTJ saya sebut, saya ada master, saya ada PhD. Masters PhD, Dr. Hasan. Tapi masters PhD saya tak boleh bantu jawab 6 soalan kubur. Tak boleh bantu. Soalan yang ketiga, soalan kubur ialah wa ma dinuka, apa agama kamu? Ijazah masters PhD saya tak boleh jawab soalan itu. Tak boleh jawab. 7 tahun saya buat masters PhD di Amerika Syarikat. Tak boleh jawab. Yang boleh jawab ialah degree yang dianugerahkan oleh Masjid Al-Mutmainnah. Degree dalam aqidah, syariah, akhlak. Degree dalam tauhid, fiqh, tasawuf. Ketiga-tiga ini namanya fardu ain. Degree dalam fardu ain, itu yang boleh jawab. Kalau ibu happen to be lawyers here, your lawyers qualification, legal qualification, tak boleh bantu menjawab soalan kubur. Kalau tuan-tuan ada engineer kat sini, your engineering certificate will not be able to help you out in answering question.
yang akan bertanggungjawab di alam kubur. Tuan-tuan, degree diploma yang boleh menjawab soal kubur dikeluarkan degree itu oleh Masjid Al-Mutmainnah, Kampung Bunga Raya, Tempat Lubang. Sebab itu tuan-tuan, marilah kita ubah diri saya dengan tuan-tuan. Saya appeal kepada diri saya, tuan-tuan. Tuan-tuan, akhirnya saya ada bawa 3 buku ni. Saya dah tulis 40 buku. Saya bawa 3 buku ni dah. Saya usung buku ni dah masuk tahun yang ketiga. Collected dengan berbagai-bagai form contribution. 5 million juta. Yang itulah kita bikin Kompleks Anjurus Khatimah. Buku yang pertama yang saya sebut tadi, Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Puan-puan di belakang, buku ni tajuknya Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Buku ni tuan-tuan saya tulis untuk memberikan panduan kepada mak bapak betapa sukarnya didik anak remaja. Besok bila siap tahun depan bulan 6, hantar anak remaja umur 13 sampai 20 tahun, hantar dekat sana, duduk dengan saya 1 minggu, 7 hari. Kita bimbing mereka, kita tunjukkan jalan mereka. Tuan-tuan, kita bagi kasih sayang kepada mereka, kita bagi keyakinan kepada mereka, kita nangiskan mereka untuk mereka meratapi kehidupan remaja mereka. Buku ni 10 bab. Nama buku ni Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat, 10 bab. Bab 3, tuan-tuan, bab 3 buku ni tajuknya Anak Durhaka. Bab 3 buku ni tajuknya Anak Durhaka. Bacalah tuan-tuan, bacalah. Minta anak kita baca. Sebelum tidur saya cadangkan, sebelum tidur ambil 3 minit. Baca 1 hadis, baca ini. InsyaAllah buat 40 hari. Hari yang ke-41 ada satu perubahan yang Allah datangkan, yang kita merasakan perubahan itu, tapi tak nampak di mana perubahan itu, macam mana perubahan itu berlaku. Ini roh kepada perubahan dalam keluarga, anak, isteri, suami. InsyaAllah. Buku yang kedua, ini tuan-tuan ya. Tadi Imam Farid membacakan doa, Allahumma khtim lana bisul khatimah. Amin kita kata. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Amin kita kata. Apa dia? Kita dah mengaminkan 50 tahun, tapi tak berubah juga perangai. Pagi-pagi dah seksa isteri. Perkataan sederhana, pagi-pagi isteri dah ambil udung curtain, lap air matanya. Kerana perkataan kita suami yang tak ada hati perut, berkahwin dah masuk 35 tahun, tapi tak pernah appreciate isteri. Suami tak pernah bagi terima kasih kepada isteri. Suami tidak pernah merenung mata isteri, bisikkan sayang, kasih, cinta kepadanya. Saya tulis buku namanya Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Yang kita aminkan, Allahumma qul nabi husnul khatimah, amin, 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 tu kontennya ini. These are the contents of the word amin that you always responded to imam itu. Inilah konten. Baca, tuan-tuan, baca. Sebab tuan-tuan mesti mati dalam husnul khatimah. Buku ini tajuknya Husnul Khatimah. Siapa yang datang besok tuan-tuan, bulan 6 tahun depan, buku ini wajib. Buku ini menjadi salah satu buku referen rujukan kepada mereka yang datang mengikuti program di Anjur Husnul Khatimah Kampung Lebu, Bentompang. Ini buku yang ketiga saya bawa. Tajuk buku ni, tuan pengusi, tajuknya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Tuan-tuan yang saya muliakan yang di belakang, tuan-tuan, buku ini nak menandakan curahan kasih sayang kepada seorang isteri. Saya sayang isteri saya. Tuan-tuan sayang isteri tuan-tuan. Sayang tuan-tuan kerana agama. Saya sayang isteri, saya nak bagi agama. Saya sayang isteri, hadiahnya agama. Saya sayang anak, hadiahnya agama. Saya sayang menantu, hadiahnya agama. Jadi tuan-tuan, isteriku Ketua Bidadari Syurga, kita nak bagi hadiah kepada isteri kita, agar isteri kita menjadi bukan bidadari syurga itu rendah, bukan ahli syurga itu rendah, tapi isteri kita Ketua Bidadari Syurga. Bila isteri tuan-tuan, isteri saya masuk syurga,
bidadari-bidadari syurga sujud di depan isteri tuan-tuan. Pasal isteri tuan-tuan ketua bidadari syurga. Siapa dia? Apa amalan dia? Apa amalan pagi? Apa amalan malam? Apa amalan petang? Apa amalan perseorangan? Apa amalan dengan keluarga? Apa amalan dengan orang alim? Apa amalan dengan teman-teman sekolah sekumpulan dengan mereka? Semuanya saya catatkan sini dan ditulis dalam bentuk manual. This book was written using the principle of manual writing, memudahkan tentang merujuk kepada buku ini. Nama buku ini Isteriku Ketua Bidadari Syurga, insyaAllah. Tuan-tuan, yang akhirnya saya ingin menyebutkan, nanti tuan-tuan di luar, tolong tuan-tuan dapatkan ini. Tolong kami di yayasan, tolong kami membantu membangunkan komplek Hajjah Fatimah di Kapal Lebu. Ini tuan-tuan dapat, ini adalah helaian yang bercerita mengenai Hajjah Fatimah. Bacalah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan buang tuan-tuan. Tiga keping ni kos penerbitan dia, cetak dia RM1 tuan-tuan. Jangan buang. So inilah jembatan ke syurga. Inilah titian ke syurga. Yang putih ni surat saya kepada tuan-tuan, kepada puan-puan, surat saya. Tuan-tuan baca surat ini. Kemudian tu yang berikutnya, tuan-tuan pergi kepada yang pink. Helaian yang pink ini 10 nama yang tuan-tuan mengambil gaya utama mewakafkan, menjadikan nama-nama itu yang sudah pergi, datuk, nenek, mak, bapak, mertua-mertua, 10 nama yang kita bagikan dalam bentuk satu produk. Apa dia tuan? Nama-nama itu yang kita hendak mereka wakaf, menjadikan mereka pewakaf supaya pahala wakapan kita itu pergi kepada mereka. 10 nama menjadikan mereka pewakaf dengan berapa RM. Pilihlah tuan-tuan berapa RM yang sesuai untuk wakapan itu. Dan wakaf itu kita gunakan untuk membangunkan komplek Hajjah Fatimah. Komplek Hajjah Fatimah ni non-profit making institution. Dia adalah satu bentuk NGO, satu bentuk insyaAllah pergerakan-pergerakan yang dibuat secara sukarela untuk membantu manusia mati mengucap la ilaha illallah. Tanah milik Majlis Agama Islam Pahang. Yayasan Hajjah Fatimah diberi sijil mutawali untuk mengurus, membangun dan mengadakan program tahun depan 7 program, 6 program jangka pendek dan 1 program jangka panjang. Tuan-tuan insyaAllah tolong tuan-tuan. Dan yang akhirnya tuan-tuan nanti tuan-tuan yang pencen dah dapat pencen dan sebagainya, tuan-tuan ambillah keping 2 ni tuan-tuan. Ini namanya sijil wakaf tunai. Ada logo Majlis Agama Islam Pahang, ada logo Wakaf Pahang. Wakaf Pahang ni anak syarikat Majlis Agama Islam Pahang yang kami berlindung dengannya, iaitu Wakaf Pahang. Tuan-tuan ambillah sekeping, 2 keping, 3 keping, 4 keping. Ada meja di luar. Di luar di mana-mana ada tak meja? Ada kawan saya kat luar. Ada tak meja? Di mana tuan? Abdul Rashid, Abdullah. Di mana? Di mana meja? Ada? Tak ada. Rashid, di mana meja? Meja di mana meja? Where is the meja? Sana. Okey. Tuan-tuan meja di sana. Tuan-tuan ambillah tuan-tuan sekeping 2. InsyaAllah. Saya nak jumpa muslimat 3 minit. Tuan pengurusi, saya nak jumpa muslimat 3 minit selepas ini, selepas doa ni, saya nak jumpa muslimat. Mudah-mudahan saya nak cerita sikit muslimat. Jalan menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala 3 minit atau 4 minit insyaAllah. Jadi tuan-tuan tolong ambil ini tuan-tuan. Sekeping, 2 keping, 3 keping, 4 keping. Tuan-tuan ada meja di sana. Tolong ambil ini tuan-tuan. Baca sama ada hari ini, sama ada besok, lusa, bincang dengan keluarga untuk mewakafkan 10 nama. Mudah-mudahan Allah terima. Dan ibu dan ayah, datuk nenek kita yang sedang terseksa di alam barzah, Allah akan hentikan seksa mereka di alam barzah insyaAllah. Jadi tuan-tuan puan, kita akhirkan dengan doa sikit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awalin wal akhirin Waradullahu tabaraka ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau terimalah amalan kami pagi ini, wahai Allah. Kau terimalah, wahai Allah, betul-betul kuliah ini, wahai Allah. Kau terimalah penyampaiannya, Kau terimalah isinya, Kau terimalah kandungannya. Ya Allah, ya Tuhan kami datang untuk membawa sedikit pesanan. Kami datang bawa pesanan daripada Engkau, pesanan daripada Nabi Muhammad SAW kepada teman-teman di kampung Bunga Raya ini, wahai Allah, di Taman Bunga Raya ini, yang mereka menjadi penghuni-penghuni, mereka menjadi orang yang memakmurkan Masjid Al-Mutmainnah. Ya Allah, berkatilah sahabat-sahabat kami yang tinggal di kawasan ini, yang menjadi anak karya kepada masjid ini, wahai Allah. Bukakanlah hati-hati mereka, wahai Allah. Bukakanlah hati mereka. Kepada penduduk di kawasan ini yang belum melangkahkan kaki ke masjid ini, ringankan kaki mereka, lambai mereka, wahai Allah, lambai mereka, wahai Allah. Sebut nama mereka, wahai Allah, panggil mereka, wahai Allah, jemput mereka untuk mereka datang ke rumah Engkau. Ini rumah Engkau, wahai Allah, ini istana Engkau, wahai Allah, ini mahligai Engkau, wahai Allah. Kami paham, wahai Allah, kalau ada hidayah, sebutan hidayah nak digugurkan di kawasan ini, Allah pilih masjid inilah tempat digugurkan hidayah. Kami memerlukan hidayah, wahai Allah, kami memerlukan hidayah. Kami nak hidup dengan hidayah, kami nak tua dengan hidayah, kami nak sakit dengan hidayah, kami nak berada di sakratul maut dengan hidayah. Ya Allah, jangan Kau nafikan hidayah dalam hidup kami, jangan Kau nafikan hidayah dalam hidup isteri kami, jangan Kau nafikan hidayah dalam hidup suami kami dan anggota keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, untuk ayah bunda kami yang berada di alam barzah, untuk datuk nenek dan moyang kami di alam barzah yang sedang tersiksa sekarang ini, yang sedang menjerit melulung di alam barzah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sayangilah roh-roh ini, wahai Allah. Sayangilah roh-roh ini, wahai Allah. Sayangilah roh-roh ini, wahai Allah. Ampunkanlah dosa-dosa mereka, wahai Allah. Ampunkanlah dosa ibu kami yang kami sayang. Ampunkanlah dosa ayah kami yang kami cinta. Ampunkanlah dosa kakak abang yang telah pergi meninggalkan kami. Ampunkan mertua-mertua kami yang telah pergi meninggalkan kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sedang duduk dalam majlis ilmu ini, wahai Allah. Bukakanlah hati kami, wahai Allah. Kami mengakhirkan hayat dalam majlis ilmu. Kami mengakhirkan hayat duduk dalam majlis ilmu. Kami mengakhirkan hayat mentawakul majlis ilmu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan tinggalkan kami, wahai Allah. Jangan tinggalkan nama kami, wahai Allah. Catatkan nama kami di pintu syurga Engkau, wahai Allah. Catatkan nama kami di pintu syurga Engkau, wahai Allah. Akhirnya, wahai Allah, ampunkan dosa-dosa kami, wahai Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, wahai Allah. Kami tidak boleh bertemu dengan Kau dengan dosa-dosa ini, wahai Allah. Kami tak boleh dimatikan dengan dosa-dosa ini, wahai Allah. Kami tidak boleh diakhirkan dengan sakratul maut dengan dosa-dosa ini, wahai Allah. Kami tidak boleh dikebumikan dengan dosa-dosa ini. Kami tidak boleh ditakdirkan dengan dosa-dosa ini, wahai Allah. Ampunlah kami, wahai Allah. Ampunlah kami, wahai Allah. Kalau Kau tidak mengampunkan, siapa lagi yang akan mengampunkan? Kalau hari ini tidak diampunkan, hari yang mana Kau ampunkan? Tolong, wahai Allah, tolong, wahai Allah. Ampunkan kawan-kawan dan sahabat-sahabat kami. Ampunkan anak karya dan penduduk di kawasan ini, wahai Allah. Ampunkan mereka, wahai Allah. Akhirnya dan wahai Allah, selamatkanlah kami, suami isteri dan anak-anak kami. Bahagiakan keluarga kami, sejahterakan kepada kami. Inilah tempat memulakan kejahatan hidup dunia dan di akhirat. Bersama suami tercinta, isteri tersayang, bersama anak lelaki kami cinta, anak lelaki kami sayang. Ikat kami dengan kasih sayang, ya Allah. Kasih sayang Engkau dengan Engkau, kasih sayang sesama manusia antara ahli keluarga kami, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.